Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat ya macam mana cara untuk kita nak membuat generalisasi tentang pendarapan berulang bagi ungkapan algebrah ya di bawah SP 5.2.2. Okey. Jadi mula-mula ya kita nak tengok ya macam mana kita nak fahamkan dulu sekiranya diberi pada kita seperti contoh. Okey, katakan diberi kita contoh A, Q darab Q darab Q darab Q darab Q. Okey, apa maksud dia ni? Right, jadi bila kita nampak ya sebutan dia semua sama dan didarabkan bagi setiap sebutan tersebut, so kita kira lah bilangan sebutan tu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila dah kita kira 5, maksudnya jawapan dia adalah Q kuasa 5. Macam tu. Okey, ini untuk operasi darab yang berulang. Okey, ingat ya, dia punya kata kunci dekat sini, pendarapan bagi secara yang berulang lah. Okey, apa yang kita boleh generalisasikan dia. Baik, yang kedua, contoh yang kedua, okey, katakan diberi pada kita dalam kurungan 8 tolak 3Z tutup kurungan darab 8 tolak 3Z. Okey, kalau dekat sini kita akan dapati ya, kalau kita tengok ada dua perkara yang sama. Ini sama, ini pun sama. Dan operasi yang dilakukan adalah operasi darab. Jadi dia mengulang ya ungkapan algebra yang sama sebanyak 2 kali. So maksudnya di sini adalah dalam kurungan 8 tolak 3Z kuasa 2. Sebab dia 2 kali. Okey, itu maksudnya kalau kita jumpa macam ni lah. Right? So sama juga sekiranya kita jumpa dua sebutan, dua pemboleh ubah. Katakan JK darab JK darab JK. So ada berapa kali JK dekat situ. So kita akan dapat JK dalam kurungan kuasa 3. Kita tak boleh tulis ya. Kalau kita tulis JK kuasa 3 ni, ya, ini salah. Kenapa salah? Okey, maksud JK kuasa 3 ni J, K, K, K. K ni ada 3 kali je. J ni tak ada. Jadi tak boleh tulis macam tu. Jadi bila kita jumpa dua sebutan, ataupun 3 sebutan yang sama berulang berulang kali lah, 3 kali ke 2 kali ke, so pastikan dia berada dalam kurungan dan barulah kita kuasa 2 kan dia atau kuasa 3 kan dia. Berapa kali dia berulang lah. Itu bagi subtopik ataupun standard pembelajaran, bagaimana cara untuk kita nak buat ya generalisasi tentang pendarapan berulang bagi ungkapan algebra. Okey, jadi ini contoh yang pertama. Baik, contoh yang kedua. Okey, diberi pada kita ya, diberi pada kita satu ungkapan algebra. Katakan 2 tambah 3D kuasa 2. So kita kena nyatakan apakah maksud dia yang ini. Apa maksud 2 tambah 3D kuasa 2? Jadi maksudnya adalah kita ada 2 kali kurungan. Okey, maksudnya 2 tambah 3D, sini pun 2 tambah 3D. Ataupun kita boleh tulis 2 tambah 3D dalam kurungan darab 2 tambah 3D. Dua-dua boleh diterima. Okey. Baik, contoh yang seterusnya pun sama juga kalau diberi pada kita kuasa 3. Contoh 2xy tolak z dalam kurungan kuasa 3. Okey, apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah 2xy tolak z darab 2xy tolak z darab 2xy tolak z. So dia akan berulang sebanyak 3 kali lah. So itu cara dia. Ini cara kita nak tulis sebalik. Kalau diberi kita dalam bentuk kuasa, so kita kena tulis dalam bentuk pendarapan berulang. So macam inilah cara dia. Dalam kurungan tu letakkan dia berapa kali. Okey. So habis kita punya subtopik ya, yang melibatkan 5.2.2. Okey, sekarang kita tengok pula subtopik yang seterusnya.
yang melibatkan standard pembelajaran 5.2.3 iaitu mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Okay. So, ini adalah satu topik yang kedua lah untuk hari ni. Baik. So, katakanlah dia bagi. Contoh soalan dekat sini. Katakan dia bagi pada kita 2mn kuasa 2 darab 3m kuasa 3n. Okey, macam mana cara untuk kita nak selesaikan? Jadi langkah yang pertama, kita pecahkan dulu semua. Okey, pecahkan dia. Maksudnya dekat sini pecah 2. M ni ada berapa kali? M ada 1 kali. So n ini ada berapa kali? So kita tahu 2 kali. So n. Nak senang faham lah. Then tambah. Okey, dengan berapa? Okey, 3. Okey, 3. M ni ada berapa kali? Ada 3 kali. So tulislah M dan N ada sekali. Okey, so letak N. Dan barulah kita susun. Macam mana cara nak susun? Kita ambil nombor ni, kita kumpulkan dia. So kita akan dapat 2 darab 3. Okey. Jadi selepas itu kita kira pula M ada berapa. So kita ambil M kita yang pertama M, lepas tu M yang ini M. Maksudnya dekat sini M yang kita ambil adalah M yang ini, bawa ke sini. M yang ini, M yang ini, M yang ini. Okey. Dan kita keluarkan pula N. Okey, so N ini ada berapa? So kita bawa lah N ini ke sini. Okey. N. Itu N yang ini ke sini. So ini ke sini. So kita akan dapat apa dia? Berapa N? 3N. N. Selepas itu kita selesaikan lah. Kita settlekan yang inilah. Okey, kita settlekan yang ini. So 2 darab 3 adalah 6. So kita akan dapat nilai dia adalah 6. Ada berapa kali M? Kira 1, 2, 3, 4. So M kuasa 4. Dan juga N ada berapa? Ada 3. So N kuasa 3. So itulah jawapan dia. Okey, cara dia macam itulah untuk mendapatkan jawapan akhir. Jadi kita kena kumpulkan dulu pemboleh ubah mengikut yang serupa. Okey, macam itulah. Right. Seterusnya, contoh yang seterusnya. Okey, ada satu lagi method lah. Saya tunjukkan dua-dua method dekat sini. Okey, saya menggunakan soalan yang sama juga. So katakan ini method 1. Okey, saya gunakan method 2. Method 2 ni langkah yang kedua lah. Okey. So langkah yang kedua saya menggunakan soalan yang sama juga. 2M N kuasa 2 darab 3 M kuasa 3N. Okey. Jadi untuk kali ni kita kena ingat langkah dia, kalau dia operasi tak darab maka kita kena tambahkan bagi pemboleh ubah. Nilai-nilai pemboleh ubah tu ataupun semua apa saja pemboleh ubah yang ada kita kena tambahkan ke mengikut pemboleh ubah yang samalah. Masih serupa. Okey, kalau nombor tu kita kena darab. Right. Jadi sekarang ni kita keluarkanlah maklumat. Okey, kita ada 2 dengan 3. So ini adalah 2 darab 3. Okey, kita tengok N ini, M ini. Okey, M ini. M ni dia saja. Okey, seorang-seorang dia je. So bila dia seorang-seorang dia je ni, maksudnya ini adalah M kuasa 1. Bila dia tak ada apa-apa dekat depan dia, itu adalah nilai dia 1. Sama juga N dia, sini 1. Jadi kalau kita nampak kat sini, M ni ada 2. M. Okey, so kita keluarkan M. So kita ambil dia punya kuasa kat depan tu. So kita ambil 1. Tadi kan saya kata kalau operasi darab kita kena tambahkan dia. So tambah 3. Okey. Jadi yang N pula apa sama N. Okey, tambahkan dia punya kuasa. So 2 tambah 1. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 6 M kuasa 4 N kuasa 3.
So, dua metod ini boleh digunakan. Okay? Dan kita juga masih lagi mendapat jawapan yang sama. So, boleh guna dua-dua lah. Terpulang pada kamu yang mana yang kamu rasa mudah lah. Tapi kena ingat, bila M kuasa M sahaja dia tunjuk ataupun apa sahaja nilai satu single saja, maksudnya itu adalah kuasanya 1. Right? Ni saya dah beritahu sebelum ni lah. Okay. Baik, seterusnya contoh lain. Okay, contoh lain. Katakan diberi pada kamu 3A darab 5A kuasa 2. Pun sama juga. Okay, ini saya tunjukkan metod 1 lah. Right, metod 1. So, saya keluarkan nombor. So, nombor saya adalah 3 darab 5. So, saya kira ada berapa bilangan A dekat sini. So, A ni kita buat turun sini. A ni ada 2, means AA. Jadi, sekarang kita settlekan. Kita akan dapat. Okay, settlekan yang ini. Jangan lupa, tak settle, jawapan akhir tak dapat markah lah. Jadi, kita akan dapat 15 A kuasa 3. Kenapa A kuasa 3? Sebab ada 3 kali. Okay. So, cara penyelesaian dia lah. Right. Okay. Metod 2 pun sama juga macam tu. Okay. Saya tunjukkan metod 2. 3A darab 5A kuasa 2. So, kita nampak A ni A saja kan. So, letakkan dia 1 kat sini. Jadi, kita keluarkan nombor. So, nombor kita adalah 3 darab 5. A kita adalah samakan dia. Pastikan dia punya pemboleh ubah sama. So, lepas tengok pemboleh ubah yang sama, kita keluarkan dekat sini. Kemudian kita tengok pula dia punya kuasa. Okay. Okay, kuasa ini adalah kuasa 1. Dan satu lagi 2. Operasi darab adalah tambah. So, jawapan akhir kita akan dapat 15A kuasa 3. So, mana-mana satu kita boleh gunalah. Tak ada masalah. Okay, boleh diterima. Baik, begitu juga kalau soalan yang melibatkan operasi negatif. Okay, yang ada tanda negatif. Contoh 3JK darab 7J kuasa 2. Pun sama juga. Yang penting kita cari dulu nombor. Okay, dan kita keluarkan nombor. Tulis siap-siap operasi apa? Darab. Baik, kemudian kita keluarkan maklumat berkenaan dengan huruf. Apa huruf yang kita ada? Dekat sini kita ada J. So, sini ada berapa J? 2J. So, J, J. So, seterusnya kita keluarkan pula huruf K. So, letak saja K kat sini. Dan sini tak ada K. Right? So, tak ada, tak payahlah. Tak perlu. Okay. Jadi, kita kira. Right? So, kita kira kita akan dapat negatif 21 J kuasa 3 K. Right? Itu jawapan akhir dia. So, sama jugalah untuk metod yang kedua. Okay. Baik. So, ini adalah melibatkan operasi darab. Baik, sekarang kita tengok pula operasi bahagi. Operasi bahagi dia berbeza sedikit lah. Ya, berbeza sedikit. So, kena perhatikan betul-betul. Contoh bagi operasi bahagi. Dikatakan diberi pada kita 8 M kuasa 3 N kuasa 2 bahagi 4 M kuasa 2 N. Okay, ini metod 1 lah. Okay, so kalau metod 1, right, kita susun. Okay, kita susun. Kalau bahagi ni, tanda bahagi ni kita tukarkan dia menjadi pecahan. Means tanda per lah. Macam tu. Okay, so kita akan tulis, kita akan dapat 8. Okay, kita pecahkan M ni ada berapa? 3 kan? M, M, M. N dia ada berapa? Ada 2. N, N. Sebabkan dia bahagi, so kita perkan dia. Kemudian kita letaklah 4. Okey, M ada berapa? 2. M, M dan juga N. Okey, untuk operasi bahagi ni kita nak mudah, kita potong sahaja. Potong. Okey, potong apa? Potong yang sama ataupun serupa. Serupa apa? Dia punya pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah dia, right? So, yang melibatkan pemboleh ubah lah. Okay. Kalau kata nombor, kita kena kecilkan lah. Ataupun permudahkan. Right. Nah, ini boleh gunakan kalkulator.
Directly boleh tekan kalkulator. Okay. So kalau kata tak tahulah, kalau kata dah tahu tak ada masalah, congak saja. Baik, jadi yang ini belum selesai lagi. So cara penyelesaian dia, okey, 8 bahagi dengan 4, kita akan dapat jawapan dia adalah 2. Betul? Kemudian tengok pula yang ini. Macam mana nak selesaikan? Okey, kita potong apa yang sama. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. N potong, N potong. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah MN. So letaklah 2MN. So ini adalah jawapan akhir. Okey, sangat-sangat mudah. Okey. Saya tak tunjuklah metod yang 2 sebab metod 2 ni boleh tunjuk, tapi saya rasa better you buat macam ni dululah. Sama juga yang tadi. Okey, boleh gunakan metod 1 lagi mudah berbanding metod 2. Takut nanti you all keliru, right? Baik, contoh lain. Katakan diberi pada kita soalan begini. B 10 A B kuasa 4 C bahagi dalam kurungan negatif 2 A kuasa 2 B tutup kurungan. Okey, jadi kena ingat ya, operasi ni adalah operasi bahagi. So kita tukarkan menjadi pecahan. Okey, so kita akan dapat, susun dululah, 10 A. Okey, so B dia ada berapa? So kita tahu B ni ada kan. So B dia ada 4. 1, 2, 3, 4. So kita okay, ada C. Dan perkan dia dengan negatif 2. So A kita ada berapa dekat sini? Okay, so kita nampak A dia ada berapa? A dia ada 2. So A, sorry, ada warna lain pula. A, okay, B dia, A ada 2, B dia ada 1. So saya tak sini merah lah. Okay, C ada, C tak ada. So kita akan settlekan lah cara potong. So 10 bahagi dengan negatif 2. So tak tahu, tekan je lah kalkulator. 10 bagi negatif 2. So kita akan dapat negatif 5. Okay. Then kita akan tengok pula apakah yang sama. Okay. Kita tengok apa yang sama. Right. So tengok sini yang sama A. Kita kira ya. Kejap A. A potong atas, A potong bawah. Ada lagi A? Tak ada. Okay. B potong atas, B potong bawah. Ada lagi tak? Tak ada. C. C ada tak? Okay. C pun tak ada partner. So yang tinggal adalah ini 3B dan juga C dekat atas, A dekat bawah. Ni tengok betul-betul ya. Jadi bila ada yang atas, kita tulis je terus yang atas. So kita akan dapat B kuasa 3C per, tengok kat bawah apa yang tinggal. Yang tinggal adalah A. So letak je A. Jadi ini adalah jawapan akhirnya. Okay. So begitulah cara dia untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi bahagi dan juga darab ya, yang melibatkan satu sebutan. Okay. So ini adalah yang tak ada gabungan. Right. Sekarang kita tengok yang melibatkan gabungan ya, yang di antara gabungan darab dan juga bahagi. Okay. So soalan dia adalah contoh. Okay. 12M kuasa 4 N per dengan 3MN kuasa 3 darab 2M kuasa 2 N kuasa 4. Nampak tak? Dia ada operasi darab, dia ada operasi bahagi dekat situ. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan lah. Baik. Jadi caranya ialah, okey, yang pertama kita selesaikan dulu operasi bahagi dan kita settlekan dengan operasi darab pun boleh, tak ada masalah. Okey. So ataupun kita combinekan semua sekali pun boleh. Maksudnya dekat sini 2M kuasa 2N kuasa 4 ini maksudnya per 1. Okey. Jadi kita akan dapat kalau kita darab direct, kita akan dapat jawapan dia samalah. Okey. So kita susun. Bila nak susun, kita kumpulkan. Okey, kita kumpulkan nombor. Ya, kumpulkan nombor. So kita akan dapat nombornya adalah 12 darab 2. Okey, dan baru kita ikuti dengan dia punya
pemboleh ubah iaitu M. Okey, dan diikuti pula dengan pemboleh ubah N. Okey, so saya akan susun lah. So M yang pertama ni ada 4. So kita kira 4 lah. 1, 2, 3, 4. So yang kedua ada berapa? Ada 2. 1, 2. Okey, yang seterusnya N pula. So N kita ada berapa? N yang pertama tadi ada 1. N yang kedua kita ada 4. So tulislah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita perkan dia. Okey, kita perkan dia semua ni dengan 3. Kita letak nombor dekat depan. M kita ada berapa? M ada 1. N kita ada berapa? So N kita ada 3. 1, 2, 3. Saya letakkan mengikut warna. So kita mudah nampak lah. Baik. So sekarang kita settlekan. Kita akan dapat, kita settlekan yang ni dulu. 12 darab 2 bahagi dengan 3. So ditekan je kalkulator kalau tak tahu. Okay, so 24 bahagi 3. Kita akan dapat 8. Jadi jawapan akhir dia 8. So barulah kita nak buat potong-potong tu lah. So potong atas, potong bawah. Ada lagi? Tak ada. Tinggalkan N pula. Potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. So tak ada lagi yang nak dipotong. Jadi kita kira lah berapa yang tinggal. Jadi untuk yang ini ada tinggal berapa, kita kira ada nilai M dia berapa. Dan ini kita kira ada berapa nilai N. Dekat bawah ada lagi tak yang tinggal? Tak ada. So tak perlu tengok lah. Baik. Jadi kita akan kira. Kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. So M kuasa 5. Okay, N kita ada berapa? 1, 2. So N kuasa 2. So itu jawapan akhir kita. Sangat-sangat senang. Okay. Baik. So ini kalau dia melibatkan pengasingan lah. Right. Tengok pula contoh yang kedua. Okay. Tengok contoh yang kedua. 2x kuasa 2, y kuasa 2 darab 4, x kuasa 3, z kuasa 3 per. Ni dia dapatkan sekali lah. X, y, z. Okey. Pun sama juga langkah kerjanya macam tadi. Kita kumpulkan semua nombor kat depan. So kita akan dapat 2 darab 4. Okey. Apakah pemboleh ubah yang sama? So pemboleh ubah yang sama dekat sini adalah yang ini kan. X dengan X. Okey, dan kita ada Y. Kat sini tak ada Y, belah kanan tak ada Y. Dan kita ada Z. Nampak tak warna tu saya kelaskan dekat sini yang atas. So yang bawah kita ada X, kita ada Y, dan kita ada Z. So kita susun lah. So susun yang pertama. Okey, baris atas. X ada berapa yang mula-mula untuk sebutan yang pertama? So ada 2. So X, X. Okey, sebutan yang kedua ada 3. X, X, X. Okey, dan kita ada Y. Okey, Y kita ada berapa? 2. Y, Y. Sebutan yang kedua ni ada tak? Tak ada. Okey. Dan kita ada tak Z pada sebutan yang pertama? Tak ada. Cuma ada Z pada sebutan yang ketiga. So, tulislah Z, Z, Z. So, ada 3 Z dekat situ lah. Kemudian, kita perkan dia. Jangan lupa. So, apa yang ada dekat bawah tu adalah X, Y dan juga Z. Okey, dan kita boleh potong lah. So, kita potong atas bawah. Okey, tally lah atas bawah. Atas potong, bawah potong. Okey, dah tak ada nak dipotong. Tengok Y pula. Y atas, Y bawah. Z atas, Z bawah. So, kita kira ya apa yang tinggal. So, inilah yang tinggal. Okey. Bawah ada tinggal tak? Tak ada. Okey, tak ada yang tinggal. So, 2 darab 8 adalah 2 darab 4 adalah 8. So, X kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, X kuasa 4. Okey, dan Z kita ada berapa? 1, 2. Sorry, Y ada berapa? Y ada 1. Tak payah tulis Y kuasa 1. Kalau kita tulis Y kuasa 1, bermakna kita belum settlekan lagi. Jadi belum dalam bentuk dipermudahkan. So kalau kata Y tu ada 1 je, letak saja Y. Okey, cuma yang lain tu kena letakkan kuasa berapa. So Z ada berapa? Z ada 2. So inilah jawapan akhir kita. Okey. So saya rasa itu saja untuk hari ini ya. Untuk standard pembelajaran 5.22 dan juga 5.23. Okey, sekian, terima kasih.